Selamat sejahtera dan selamat datang ke channel saya Shirley MK. Seperti biasa korang bersama saya Shirley. Dan sebelum kita, seperti yang korang boleh tengok dekat tajuk saya sekarang yang mengenai COVID, di mana staying at home is not just enough untuk stop COVID-19 ni. So hari ni saya bukanlah seorang doktor, bukanlah seorang nurse, even bukanlah seorang any of pegawai perubatan yang dah kerja KM, tapi ini adalah my personal opinion untuk kita sama-sama menurunkan jumlah kita punya positif COVID-19 ni. So saya ingin menyatakan saya punya personal opinion. Antara korang nak dengar atau tidak, itu terpulang korang, sebab benda ini adalah berdasarkan dari segi logik yang telah diberikan dan telah disediakan oleh Public Health Malaysia. So ni Public Health Malaysia ni adalah one page of dari Facebook, di mana saya pun tak pasti Facebook tu adalah official Facebook ke macam mana, saya pun tidak pasti, tapi dia menyediakan informasi-informasi mengenai perubatan. So sebelum kita melanjutkan lagi kita punya discussion dengan opinion ni, jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share my YouTube channel. So mengenai staying at home is not just enough. So seperti yang kita tahu sekarang, kita dah hari ini adalah hari kelima kita dengan program stay at home. So kerajaan menyuruh kita untuk duduk kat rumah je, untuk untuk memutuskan sebarang penyebaran. Dia tujuan untuk staying at home is memutuskan untuk penyebaran, di mana orang yang ada suspected coronavirus yang tidak pasti positif or dah terjangkit itu tidak menyebarkan any virus to anyone else yang tidak terkena. So kalau yang terkena tu orang rumah dia je lah yang terkena, bukan orang-orang luar. So itu tujuan untuk staying at home, untuk program ni, untuk stay at home ni. Tujuan dia adalah untuk memutuskan chain tu, supaya kita tidak ada ramai lagi yang terjangkiti. So tapi semalam kecoh keputusan positif untuk COVID-19 dekat Malaysia ni dah mencecah 1,000 lebih. So people was like, diorang macam menyalahkan orang yang degil keluar rumah. Kita baru menjalani 4 hari. So, kalau semalam baru 4 hari untuk staying at home ni, boleh jadi orang yang daripada 1,000 lebih tu dia dapat jangkitan tu dari seminggu 2 minggu sebelum ni. Result dia baru nak positif hari ni. Dia macam tu. Dia tak semestinya korang start staying at home hari ni, jumlah korang punya pesakit positif COVID tu akan turun. Dia tidak begitu. Okay, so COVID ni dia menunjukkan simptom dia dengan result dia pun dia take time of around 7 to 14 days, something macam tu. So kita jangan judge terlampau cepat. So kalau nak tengok result kita stay at home ni, kita kena tunggu result dia dalam seminggu 2 minggu lepas ni. So dalam 2 minggu, if result kita makin teruk, maksudnya stay at home ini tidak berjaya, sebab orang Malaysia tidak memberi kerjasama. Instead kita terlalu fokus dengan orang yang tak bekerjasama ni, kita fokus dengan orang bekerjasama, di mana orang yang duduk. Tidak semestinya you tak keluar rumah, you tak menyebarkan any virus untuk family korang, okay? So boleh jadi sehari sebelum stay at home ni, program stay at home ni, boleh sehari sebelum tu korang dah terjangkit, tapi korang tak menunjukkan simptom lagi. Dia memerlukan masa dalam 7-14 hari. Boleh jadi macam tu. Boleh jadi korang sekarang ni, boleh jadi juga korang dah ada virus tu, tapi imun korang kuat. So kira korang tidak positif, jadi korang hanya menjadi carrier. So boleh jadi macam tu, and korang akan menyebarkan dekat family korang. Tidak semestinya stay at home terus kurang result positif COVID tu, tapi tujuan untuk stay at home adalah untuk memutuskan sebarang penyebaran secara besar-besaran macam tu, untuk mengelakkan lagi sebab benda teruk macam Itali. Benda stay at home ni korang memang take serious, tapi benda ni tidak cukup untuk stay at home je. Kalau korang sekarang ni musim sakit,
akan ada beberapa orang dia start demam, sesak lemas macam tu. Tidak semestinya dia kena sistem COVID. Tapi ada kemungkinan juga dia kena COVID. Faham tak? Dia kemungkinan dia kena virus, tapi dia just tak tunjuk dia punya ni tak teruk lagi. Boleh macam tu. So kat sesiapa kat luar sana yang ada demam ke, batuk ke, sakit tekak ke, korang kena buat prevention ni orang cakap prevention ni korang kena sembuhkanlah dia, ubatkan dia. Kalau korang ada demam ke, sakit tekak ke, batuk ke, korang just gunakan saranan daripada Public Health Malaysia tu untuk berkumur, untuk kalau tak salah selesema, korang just guna air garam tu, korang titikkan dekat hidung tu untuk memulihkan sesama. Sebab air garam ni fungsi dia untuk membunuh virus, so dia amat berkesan. So seperti yang Public Health Malaysia claim, dalam 2 hari macam tu dia dah boleh tolong sembuhkan lah macam tu. So kalau korang selesema, korang titiskan 2-3 titis air garam dekat hidung. Kalau sakit tekak atau batuk, berkumurlah dengan air garam tu 3 kali sehari dalam 2-3 hari tu sampailah sembuh. Itu cara kita untuk prevention. So tidak semestinya kita stay kat home hari ni kita tak menyebarkan. Kemungkinan kita dah ada dapat virus tu, so kita menyebarkan dalam family kita. So untuk mengelakkan benda tu terjadi, bila kita dapat demam, sakit ke macam mana, kita amalkan untuk berkumur dengan air garam. Sebab air garam function dia adalah membunuh kuman or virus, something like that. So dia satu benda yang korang kena take. Bukan sekadar korang stay at home je. So yang second lagi ialah korang kena disinfeksi segala-galanya. So kita tak tahu kita pembawa virus ke tidak. Kita memang tidak tahu. Boleh jadi salah seorang kita dia ada virus tu. So itu sanitizer penting. So itu kita kena disinfeksi segala ada benda kat rumah kita. Kau ingat kerajaan dia suka-suka ke nak disinfeksi segala tombol-tombol, lift semua tu. Sebab benda tu dia boleh stay dekat surface tu untuk beberapa jam dan kemungkinan kita boleh tersentuh di situ. Yes, macam tu juga kes kita dekat rumah. Tak semestinya kita dekat rumah kita tak kena. Boleh jadi bapak you yang baru keluar beli barang tu, you kena. Sebab tu orang yang keluar beli barang tu dia digalakkan untuk mandi. Sebab tu kira kat rumah kita tak boleh just stay at home tanpa mandi malas, jaga kebersihan malas, semua malas. Kita mesti membuat langkah-langkah penjagaan lagi. Sebab kalau tahu dah demam, selesema, sakit tekak semua, pergilah buat prevention, makan pil ke, macam yang disarankan Public Health, kumur dengan air garam, titis dengan air garam kat hidung. So untuk macam kat rumah-rumah tombol-tombol tu semua pergi disinfeksikan dia. So kena banyakkan cuci tangan, janganlah jadi pengotor. Tiada alasan untuk jadi pengotor pada musim sekarang ini. So kita just bila benda dah jadi serius, kita jangan salahkan orang yang keluar. Sometimes yang salah sendiri tu adalah you sendiri. You sendiri yang tak jaga. So tak semestinya, macam mana cakap, stay at home ni adalah untuk memutuskan chain. Peluang dia untuk tersebar adalah masih tinggi kalau korang sendiri tak jaga kebersihan, korang sendiri tak disinfeksi around rumah korang sendiri tak sanitize tangan, korang sendiri yang tak prevent bila korang demam, korang sakit. Sebab sekarang ni musim sakit, orang cakap musim sakit di mana-mana. Siapa je akan ada sakit. Sedangkan saya sendiri pun dah sakit elok hari tu, dah sakit tekak balik hari ni, dah batuk-batuk balik hari ni. Memang korang tak nampak saya batuk-batuk sekarang ni. Yes, saya dah sakit tekak balik, saya dah baik. Saya demam since 1 March. Okay, hari ni dah 21 atau 22 hari ni. Saya pun dah lupa berapa tarikh hari ni. Saya dah sakit balik, saya dah okey hari tu. Tiba-tiba saya sakit tekak balik. So kita kena prevent benda tu. Kita kena banyakkan minum air. Janganlah asyik minum dalgona coffee, asyik dalgona coffee, asyik matcha tea, boba tea, tak ada benda lain ke. Kita kena banyakkan minum air seperti yang disarankan oleh cara orang Jepun tu. Minum air supaya
air virus yang tersangkut dekat kerongkong kita, dia turun ke perut kita, di mana perut kita ada asid yang boleh menghancurkan segala kuman tu. Itulah tujuan dia untuk kita minum air, bukannya duduk rumah tak minum air sedangkan kau adalah suspected coronavirus. So kita sendiri, kita tak tahu status kita sekarang. Itu my personal opinion mengenai COVID ni, di mana staying at home is just not enough to reduce this case. Selain staying at home, kita kena banyakkan minum air, kita kena prevent, kalau kita dah sakit tekak, demam semua, kita banyakkan berkumur dengan air garam. Lepas tu yang third ni, apa tadi? Disinfeksi around your house. Kita tak kisahlah kat mana-mana, pintu tombol ke, lubang tandas ke, gambar ke, tengok macam gambar atas tu, the chances is virus is there. Kalau orang tu ada sentuh benda tu, dia macam begitu. So untuk yang merokok, minum sekarang ni memang adalah tidak digalakkan untuk minum, sebab dia akan merendahkan you punya imunisasi. Macam tu kot. So demam ni sekarang ni, kalau asalkan you demam je, dia sangat membuat you panik. Siapa-siapa pun panik kalau demam musim sekarang ni. So instead of you going to hospital sebab you demam, better you berkumur ni. So janganlah kita sebar-sebarkan virus lagi. So kalau you demam, you sebarkan virus demam kat orang lain, chances dia, imun dia macam kalau bertemu dengan orang positif COVID, lagi senang untuk virus tu attract kat you. So imun you dah rendah, you dah demam, imun you dah rendah time tu, mungkin jadilah, mungkin double lah, jadi korang punya sakit tu. So itu, staying at home is not just enough. Prevention is still needed. Sanitizer, cuci tangan, mandi, semua tu. Okay, itu sajalah perkongsian daripada saya. Saya pun tak tahu korang dengar ke tak. Hari ni saya cakap agak slow, lembut sikit. So itu sajalah perkongsian daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton video saya yang dah sebanyak 13 minit ni. Agak panjang lah. Saya ni tak tahu ada ke tak orang tengok video saya, tapi silakan tengok. Itu saja daripada saya. Terima kasih.